Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Ustaz Fahmi. Saya Ahmad Nazri akan memperkenalkan ahli kumpulan saya dan seterusnya akan membentangkan berkaitan pengenalan dialog peradaban. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang termasuk saya sendiri, dan nama mereka ialah Azman Rizal, Syafiq, Muhammad Adam dan yang terakhir Husna. Jadi, mari teruskan dengan pembentangan yang dimulakan oleh saya. Pengenalan. Dialog peradaban membolehkan penganut pelbagai agama dan bangsa berbincang tentang peradaban berkaitan bangsa dan agama masing-masing. Penganut sesuatu kepercayaan dan budaya perlu menghormati kepercayaan dan budaya masyarakat lain. Kemungkinan akan berlaku perkara yang tidak diingini berlaku sekiranya mereka tidak menghormati kepercayaan dan budaya masyarakat lain. Kedua, dialog peradaban merujuk kepada usaha berterusan bagi mengenali, memahami serta menghormati kepercayaan agama dan budaya bangsa sesama sendiri. Ini bertujuan menghapuskan rasa curiga, buruk sangka dan salah faham terhadap penganut agama atau kepercayaan dan budaya. Ketiga, masyarakat di dunia memerlukan antara satu sama lain bagi memudahkan urusan kehidupan mereka seperti jual beli, pertolongan, pembelajaran serta kedamaian. Dalam suasana yang aman damai boleh menjadi permulaan perang dingin antara penganut kepercayaan dan budaya sekiranya di dasar hati ada sifat curiga, benci dan buruk sangka terhadap penganut agama dan kepercayaan. Keempat, ini sebagai reaksi terhadap tesis pertemuan tamadun Samuel P. Huntington. Istilah ini dicipta oleh ahli falsafah Austria Hans Hochler. Bekas Presiden Iran Muhammad Khatami mencadangkan PBB mengenai dialog antara tamadun yang berbeza kepercayaan dan budaya dalam suratnya kepada UNESCO pada tahun 1972 dan dianjurkan pada tahun 1974. Yang terakhir, masyarakat Barat menggunakan pelbagai cara untuk mengeksport tamadunnya seperti penjajahan dan jual beli pada abad ke-19 sehingga kini, manakala bagi era moden, penjajahan dari segi mental seperti hiburan. Ia ditakrifkan dalam tradisi tersebut, kononnya diperhalusi dalam pencerahan pada abad ke-18 dan rasionalisme pada abad ke-20. Prinsip ini tertumpu kepada subjek individu dan kolektif dalam arti kata masyarakat sama ada sebagai sebuah keluarga ataupun negara. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada previous presenter. Seterusnya saya akan membentangkan tentang konsep dialog peradaban. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dialog bermaksud perbincangan atau perundingan antara dua belah pihak yang bertelingkah kepentingannya. Selain itu, berdialog memberi erti bertukar-tukar pendapat atau pandangan mengenai sesuatu isu secara terbuka. Perkataan dialog berasal dari Inggeris, iaitu dialog yang membawa maksud perbicaraan, perbualan, percakapan, pertukaran pendapat dan soal jawab berdasarkan maksud tersebut. Dialog boleh diertikan sebagai suatu percubaan antara dua belah pihak yang berlainan pendapat, kepercayaan dan pandangan untuk melakukan satu aktiviti pertukaran pendapat. Dengan tujuan menambahkan pengetahuan, meningkatkan kefahaman dan seterusnya membolehkan wujudnya sikap saling memahami antara kedua belah pihak. Dialog juga disebut dengan perkataan mujadalah, muzakarah, bertukar fikiran dan lain-lain. Dialog tidak sama dengan debat ataupun diskusi. Kerana dialog mengandungi makna yang luas dan membawa kepada keadaan semua pihak dapat mengambil manfaat atau dikenali win-win situation. Dalam perkembangan pendidikan masa, komunikasi dan perjalanan yang makin mudah ditempuh, peningkatan ekonomi dunia, cabaran globalisasi, pemanasan globalisasi telah meningkatkan semangat di kalangan masyarakat dunia untuk melaksanakan dialog dan memandangnya sebagai satu keperluan agar pertukaran pendapat dapat dikongsi bersama. Seterusnya ialah
Definisi peradaban. Peradaban mempunyai sebutan dan ejaan yang berbeza di setiap negara. Begitu juga dengan konsep dan makna di setiap negara. Selain itu, peradaban juga dikenali sebagai tamadun. Dalam bahasa Jerman, peradaban disebut sebagai culture, manakala dalam bahasa Inggeris pula dikenali sebagai culture yang merujuk kepada budaya. Peradaban atau tamadun dari sudut iaitu bahasa Jerman, culture digunakan sebagai merujuk kepada makna peradaban. Culture bermaksud sumbangan manusia dalam pelbagai bidang seperti penghasilan dalam bidang seni, penghasilan buku dan sebagainya, yang tidak ada kaitan dengan perkembangan masa. Gottfried von Herder, sarjana pada abad 18, cuba mempertahankan perkataan culture dan tidak diadaptasikan di dalam bahasa Inggeris daripada Jerman. Hal ini kerana culture dalam bahasa Inggeris dan Perancis lebih merujuk kepada makna budaya. Dalam bahasa Arab pula, istilah tamadun dikenali sebagai madaniyah, hadarah dan tamadana. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta pembuatan perluasan budi pekerti. Daripada madana muncul perkataan madani yang membawa erti perkembangan pembandaran serta keluasan budi pekerti yang terpuji. Hadarah pula dikaitkan dengan keadaan kehidupan yang berada pada tahap maju atau dikatakan sebagai bandar. Hal ini kerana bandar merupakan tempat yang sesuai untuk melahirkan kemajuan disebabkan di situ terdapat pelbagai benda dan kemudahan yang boleh mengasaskan kepada kelahiran dan peningkatan tamadun. Dalam pelbagai negara seperti China, Tamil, Greek, peradaban mempunyai maksud tersendiri yang berkaitan dengan adab dan tamadun pada negara masing-masing. Terima kasih. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Ya, terima kasih kepada Husna binti Nazri atas pembentangan tadi. Okay, seterusnya saya Muhammad Amin Azmi akan membentangkan pasal sejarah dialog peradaban. Dalam sejarahnya tentang hubungan Islam dan Barat mengalami pasang surut yang berkepanjangan. Ketika dalam posisi ketegangan antara Islam Barat, muncul ketidakadilan opini Barat di mana Islam selalu ditampilkan dengan objek negatif dan muka buram. Persamaan teologis yang ada antara Kristian dan Islam justru menyebabkan benturan di antara kedua-duanya. Problem historis antara masalah historis antara Islam dan Barat dapat dilihat dari akar konflik yang mengikuti teologis dan politis. Konflik antara Islam dan Barat tertutupi dengan motif politik. Poin yang ketiga, oleh kerana itu, menurut Esposito bahawa yang terpenting saat ini perjumpaan Islam dan Barat harus dimaknai sebagai membangun dialog peradaban, bukan konfrontasi ataupun saling curiga, membangun hubungan yang ideal serta perlunya harmonisasi antara peradaban Islam dan Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Poin yang terakhir, artinya Esposito dapat melakukan sedaya upaya perbaikan harmonisasi melalui dialog peradaban
melakukan harmonisasi, tidak mempertentangkan, melainkan adanya kerjasama Islam Barat yang baik melalui persoalan pemikiran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan teruskan dengan pertanyaan seterusnya. Terima kasih kepada previous presenter. Sekarang saya akan terangkan tentang asal-usul dialog peradaban. Poin pertama, yang mana gagasan dialog peradaban yang mana dikatakan telah tercetus dan didorongi oleh tulisan provokatif oleh Samuel P. Huntington dalam Foreign Affairs volume 72 nombor 3 yang mana bertajuk The Clash of the Civilization, yang mana di dalam artikel tersebut beliau yang mana mengemukan yang mana tesis baru mengenai alasan atau faktor sebenar yang menyumbang kepada suasana konflik antarabangsa yang mana menjelang ke abad 21 selepas berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, yang mana apabila pusat permasalahan dalam konflik ini disasarkan kepada Islam, yang mana niat Huntington yang mana jelas sekali yang mana mempamerkan mentaliti dan objektif tradisi orientalis yang mana yang sering menjadi titik kelemahan Islam untuk dipersalahkan atau dimomokkan sebagai punca kemunduran dan seumpamanya. Poin nombor 3, tulisannya mana cuba untuk memperbetulkan tesis Huntington yang mana bahawa sebenarnya konflik ini boleh berlaku disebabkan oleh kejahilan kuasa barat dalam memahami perbezaan dan punca fenomena ini, tidak semestinya didorong oleh perbezaan budaya, agama dan tamadun. Poin keempat, yang mana terdapat juga penerangan yang berbeza yang mana untuk menjelaskan isu pertembungan antara tamadun. Ini yang mana Profesor Sheikh Hussein Al-Attas yang mana seorang ahli falsafah tempatan menyatakan bahawa hakikatnya sejarah dalam konflik ini ada dua jenis moral, iaitu pemangsa dan kontraktif, dan ini boleh didapati dalam semua masyarakat, dalam semua tamadun. Akhir sekali, idea dialog peradaban ini telah dikemukakan oleh Presiden yang mana Republik Iran, iaitu Syed Muhammad Khatami pada tahun 1998, yang mana sebagai respon kepada tesis Clash of the Civilization oleh Huntington, iaitu pada tahun 1993, yang mana namun idea ini yang milik ini kepada penganjuran dialog antara peradaban ini telah lebih awal dicadangkan oleh sarjana Islam seperti Ismail Al-Faruq. Saya serahkan pembintangan kepada pembintangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Azman bin Rizal, dan matrix number saya ialah ASC 2004-1003. Alright, di sini saya akan bercakap mengenai berkaitan dengan penutup bagi tajuk yang kami sediakan ini. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Berdialog antara individu, masyarakat dan negara yang berbeza latar belakang, sosial budaya dan dalam konteks yang luas berlainan peradaban. Anjuran ini boleh menyuburkan rasa kesalingan dan kebersamaan. Islam melihat perbezaan bukanlah asas untuk bermusuh, melainkan maruahnya sebagai agama dicabar dan ditentangi oleh mana-mana pihak. Perbezaan seorang dengan seseorang yang lain hanyalah dari sudut ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta segala alam ini. Kepelbagaian yang membezakan dari segi warna kulit, bahasa, budaya, asalkan tidak ekstrim atau menjolokkan mata, diiktirafkan Islam. Ibarat 7 warna yang berbeza pada pelangi. Ia adalah kombinasi yang sempurna hingga melahirkan kecantikan alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Melihat kepada faktor sejarah silam, peradaban Islam telah menyediakan suasana kehidupan yang sejahtera dan selamat kepada umatnya. Menurut Islam, manusia dengan segala sifatnya yang rencam dan pelbagai itu boleh hidup bersama secara damai, aman dan harmonis. Generasi awal Islam di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang nyata kepada fenomena ini, di mana masyarakat ketika itu dimajmukkan oleh orang Islam Ansar, iaitu dalam kurungan Aus dan Khazraj, dan Muhajirin dan dari Mekah, suku-suku atau kabilah-kabilah lain, dan orang Yahudi dari Bani Nazari dan lain-lainnya. Dari segi kenegaraan, Piagam Madinah, Sahihiyah Madinah yang digubalkan Rasulullah menjadi undang-undang dan pernaungan kepada kehidupan masyarakat yang plural ketika itu. Poin kita yang terakhir iaitu golongan bukan Islam sebagai minoriti hidup dalam suasana aman, damai dan selamat, kerana dasar Islam yang mengiktirafkan golongan ini sebagai kafir dihimi dan segala hak asasi mereka dijamin. Keadilan yang menjadi ciri asas pemerintahan Islam telah menyamatarafkan semua rakyat. Akhir sekali, Muslim dan bukan Muslim tanpa prejudis, kisah kekalahan Sayyidina Ali dengan pencuri baju besinya oleh si Yahudi di Mahkamah Syariah Islam kerana kekurangan bukti adalah bukti klasik yang jelas dalam hal ini. Alright, maka dengan premis dan fakta sejarah di atas, hakikatnya Islam sangat menggalakkan idea dialog peradaban ini. Pada masa yang sama, Islam bukanlah agama yang anti keamanan dan mengujur terorisme. Islam perlu dilihat dari kacamata yang jernih, iaitu melalui mengkaji Islam dari sumber yang autentik, bukan dengan bersandarkan kepada apa yang dipamerkan oleh para penganutnya semata-mata, lebih-lebih lagi dari konteks hari ini. Ini adalah kerana pemikiran dan budaya hidup orang Muslim hari ini jauh dari teori dan amalan sebenar sejak keruntuhan Khalifah Islam Turki Ottomaniyah. Ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang masyhur, bermaksud, yang terbaik dari kalangan umatku ialah generasiku. Kemudian merekalah yang mengikutinya dan yang mengikuti sesudah itu. Ini bermakna umat terdahulu lebih baik dari sudut keimanan, akidah dan amalan berbanding dengan umat terkemudian. Jadi itu adalah penutup bagi topik kami ini. Jadi terima kasih. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.